Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-25. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-35 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Kemudian timbul fikiran bagi suami perempuan itu, serta orangnya hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan hingga ke suatu masa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-35 ini dengan menyatakan bahawa setelah para tetamu yang diundang oleh isteri Al-Aziz telah bersurai, berita mengenai Yusuf dan isteri Al-Aziz tidak terhenti di situ, bahkan semakin tersebar luas kerana melibatkan ramai individu. Ada yang bercakap tentang keelokan diri Yusuf AS dan sikapnya yang beradab dan tegas. Ada yang menceritakan situasi yang berlaku di ruangan makan ketika menghadiri jemputan dan sebahagiannya bercakap tentang pengkhianatan isteri Al-Aziz. Kini nama baik Al-Aziz sudah mula tercemar, bahkan menggoyahkan kewibawaan kerajaan. Perkara ini perlu dihentikan dan pastinya tidak sukar untuk dilaksanakan dalam masyarakat yang tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat dan pemerintah yang meninggalkan nilai agama dan akhlak. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan lagi bahawa sebenarnya dari awal lagi, iaitu ketika isteri Al-Aziz tertangkap di muka pintu, telah terbukti kebenaran Yusuf AS, tetapi mereka mengambil tindakan yang salah untuk masa yang lama seperti dia fahami daripada perkataan kemudian melalui surah Yusuf ayat yang ke-35. Dan kini mereka sedar bahawa wajar sekiranya Yusuf AS dipenjarakan. Apatah lagi sebelum ini mereka telah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf AS dan melihat juga kesan buruk sekiranya membiarkan Yusuf pergi tanpa dipenjara. Akhirnya wujud persetujuan di antara Al-Aziz dan para penasihatnya bagi membersihkan nama keluarga dengan memenjarakan Yusuf sampai satu masa keadaan menjadi tenang dan perbincangan mengenai perkara itu reda. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-35 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa keputusan ini merupakan ujian keempat dalam siri ujian berbentuk kesusahan dan penderitaan yang terpaksa diterima oleh Nabi Yusuf AS, iaitu penderitaan hidup di dalam penjara. Setelah menteri berkenaan dan para penasihatnya melihat melalui bukti yang nyata bahawa Nabi Yusuf AS bersih daripada tomahan yang dilempar ke atasnya, maka dia ambil keputusan untuk memasukkan Nabi Yusuf AS ke dalam penjara untuk suatu tempoh yang tertentu. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-35 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa
Oleh kerana berita tentang isteri Al-Aziz telah tersebar luas dalam masyarakat kota, terpaksalah Al-Aziz bertindak menyalahi hukum dengan memenjarakan Yusuf supaya umum menyangka bahawa Yusuflah yang bersalah. Sedangkan isterinya adalah seorang yang mulia. Tetapi kemudian muncullah fikiran baru pada mereka setelah nyata tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebenaran Yusuf dan pendustaan isteri Al-Aziz. Firman Allah ini memberikan pengertian bahawa berita tentang isteri Al-Aziz tersebar luas di kalangan isteri pegawai kerajaan, maka berkumpullah para isteri pembesar itu untuk mencari jalan agar diri mereka dapat memandang wajah Yusuf yang telah memikat isteri tuannya. Tetapi untuk menutupi keaiban keluarga Al-Aziz, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-35 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa mulut manusia tidak dapat ditutup. Di sana sini sudah tersebar berita mengenai isteri Al-Aziz dan Nabi Yusuf AS. Pada mulanya isteri-isteri pembesar yang lain juga turut menyalahkan isteri Al-Aziz. Kemudian bertukar keadaan pula apabila para isteri pembesar itu pun menjadi kagum akan keelokan wajah dan fizikal Nabi Yusuf AS. Hamka menyatakan bahawa para penasihat Al-Aziz menyiasat dengan teliti dan mereka melihat bahawa jika Yusuf dibiarkan juga berada di dalam istana, maka berita ini akan terus tersebar luas. Oleh itu Al-Aziz pernah memesan kepada Yusuf supaya hal ini jangan disebarkan. Namun perkara ini telah disebarkan melalui mulut orang lain. Sekiranya hal ini tidak segera diatasi, jelaslah bahawa kewibawaan Al-Aziz dan kerajaan boleh terganggu. Kepercayaan rakyat akan hilang terhadap pemerintah, maka timbul satu cadangan di kalangan penasihatnya agar Yusuf dipenjara. Mudah-mudahan apabila dia telah dipenjara, berita ini akan reda dengan sendirinya. Dengan demikian, nama kerajaan terpelihara, nama baik Al-Aziz tidak buruk dan isterinya tetap dihormati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-35 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-35 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa Al-Aziz membuat keputusan bersama para penasihatnya untuk memasukkan Nabi Yusuf AS ke dalam penjara bagi menutup aib keluarga. Perkara ini menyebabkan berlaku penyalahgunaan kuasa sehingga berlaku zalim terhadap orang lain. Hakikatnya Al-Aziz dan isterinya sangat mengenali bahawa Yusuf adalah seorang yang baik, jujur dan berakhlak mulia serta mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhannya. Sejak mereka berhubung dengan Yusuf, mereka tidak pernah melihat perbuatan buruk yang dilakukan oleh Yusuf. Jelas bagi mereka bahawa Yusuf sentiasa dipelihara oleh Tuhannya dan dipelihara olehnya daripada perbuatan keji. Walaupun didakwa, dipujuk dan diugut, Yusuf tetap tenang dan sentiasa memohon perlindungan daripada Tuhannya. Sikap dan akhlak yang baik yang dimiliki oleh Yusuf bukan sahaja diketahui dengan jelas oleh Al-Aziz dan isterinya, tetapi juga oleh seluruh isi istana. Walaupun begitu, Yusuf tetap dimasukkan ke dalam penjara untuk tempoh yang tidak diketahui bagi memenuhi permintaan isteri Al-Aziz sehingga orang ramai menyangka bahawa Yusuf bersalah walaupun hakikatnya isterinya bersalah. Yusuf tidak berasa sengsara di dalam penjara. Bahkan dengan kehidupan di dalam penjara ini, iman Yusuf bertambah kuat, hati dan jiwanya bertambah teguh, bagi dia semakin banyak mempelajari rahsia manusia dan merasakan semakin besar keagungan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-35 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan yang tidak jujur serta menzalimi orang lain demi menutup kesalahan pribadi. Nabi Yusuf dipenjara demi menutup kesalahan pribadi. Nabi Yusuf dipenjarakan bukan disebabkan melakukan kesalahan seperti mencuri atau membunuh, tetapi kerana desakan isteri Al-Aziz serta rancangan suaminya yang mahu Nabi Yusuf dipenjarakan kerana ingin menutup malu akibat cuba menggoda Nabi Yusuf. Walau bagaimanapun kehidupan baginda lebih tenang dan damai.
kerana jiwanya tidak tertekan dan terhindar daripada segala godaan serta tipu daya yang akan menjerumuskannya ke lembah kemaksiatan. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat dalam kalangan umat Islam yang bersikap tidak amanah dan tidak jujur sehingga sanggup menzalimi hak orang lain. Bahkan ada juga yang sanggup melakukan perkara yang melanggar batas agama dan kemanusiaan semata-mata ingin menutup kesalahan sendiri, mengaut keuntungan duniawi serta menjaga nama baik agar tidak tercela. Ada di kalangan pemimpin yang sanggup memberi dan menerima rasuah demi mendapatkan sesuatu yang dihajati. Ada juga di kalangan ketua yang sanggup memeras ugut para pekerja di bawahnya demi menutup mulut agar tidak menyebarkan aib atau rahsia sulit yang mungkin merugikannya sekiranya tersebar. Perbuatan zalim ini menyebabkan pelakunya mendapat keburukan di dunia dan hari akhirat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanyakan kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'a. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Tahukah kamu semua siapakah orang yang muflis? Lalu sahabat bertanya, orang yang muflis dalam kalangan kami ialah mereka yang tidak memiliki wang dan juga harta. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umat aku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala daripada solat, puasa dan zakatnya. Namun pada masa yang sama dia juga membawa dosa, memaki hamun sesama manusia. Dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat. Dosa memakan harta orang lain dengan zalim. Dosa menumpahkan darah sesama manusia. Dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika di dunia dahulu. Jika habis pahalanya, sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, maka diambil dosa daripada manusia itu, lalu ditanggungnya ke atasnya dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه." Barang siapa ada padanya perbuatan zalim kepada saudaranya berkaitan kehormatan atau apa pun, maka hendaklah ia segera meminta kehalalan, minta maaf atas perbuatan zalim yang dia lakukan hari itu juga sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham, iaitu pada hari kiamat di mana harta benda tidak ada gunanya. Jika ada baginya amal soleh, maka diambillah pahalanya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika sudah tidak ada amal-amal kebaikan, maka diambillah dari dosa-dosanya orang yang dizalimi, lalu dosa itu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, perbuatan zalim juga akan mengundang laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya, "Yawma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar." Pada hari yang tidak berguna bagi orang yang zalim dalihan-dalihan mereka untuk melepaskan diri, dan mereka akan beroleh laknat serta mereka beroleh seburuk-buruk tempat tinggal. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-35 surah Yusuf ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa menanam sikap jujur dan amanah dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan tidak menggunakan kedudukan atau pangkat sewenang-wenangnya untuk menindas orang lain demi menjaga kepentingan peribadi. Hal ini akan menyebabkan berlakunya penyalahgunaan kuasa.
Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT hendaklah mengambil iktibar apabila tersedia banyak berita atau cerita buruk yang berlaku serta bersikap berhati-hati dalam kehidupan seharian. Orang Islam juga perlu menjauhi dari memperbesarkan berita yang tidak baik sehingga memburukkan lagi keadaan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.